pelaksanaan GST ada berlaku kenaikan harga untuk memainkan peranan supaya tak berlaku kenaikan harga semasa GST. Tuan Faizul telah pun mengakui tadi bahawa kita tahu sememangnya akan ada sedikit kenaikan harga akan berlaku di pasaran, di beberapa peringkat, sebab ada barang yang tak ada cukai sekarang, pengguna perlu bayar cukai. Ada juga barang-barang yang mungkin dari segi bracket cukai dia tinggi, sekarang mungkin 10% menjadi 6%. Jadi unsur-unsur atau elemen-elemen ni akan diambil kira semasa kami membuat siasatan ke atas peniaga. Jadi dalam akta ND pencatutan ni, kita akan mengambil langkah-langkah yang serius dan tegas dengan adanya penerangan ataupun perundangan yang lebih fokus nanti, perundangan subsidiary. Kami akan sampaikan kepada peniaga supaya dalam menentukan harga jualan mereka, perkara-perkara sedemikian perlu diberi perhatian dan dikeluarkan sebelum menetapkan harga jualan sesuatu barangan ataupun perkhidmatan. Dalam GST, segala semuanya barangan dan perkhidmatan adalah terlibat. Jadi dari segi penentuan harga nanti akan ada perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh peniaga. Pada masa yang sama, kita juga menjadikan dia satu kesalahan yang serius dengan penalti yang tinggi. Dia boleh sampai kepada perniagaan sendirian mahat RM500,000 dengan RM1 juta. Manakala untuk orang seorangan RM250,000 dengan RM500,000. Jadi dalam masa gubaran akta asal tu yang kuasa 1 April, kita telah mengambil kira perkara-perkara sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan. Memantau harga dan memungkut harga barangan adalah satu di antara fungsi kementerian yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di kementerian. Tetapi pengkalan data yang sekarang tidak memadai untuk kami nak melihat apa sebenarnya trend kenaikan harga yang akan berlaku apabila GST dibuat kuasakan pada 1 April 2015. Jadi sudah ada tindakan untuk kami mewujudkan satu database ataupun bank data, pengkalan data yang lebih luas dan lebih besar, merangkumi bukan sahaja barang keperluan yang mana kami buat sekarang, tetapi diperluaskan kepada barangan pengguna yang lain dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang penting untuk kami menjadikan dia sebagai satu asas. So sekiranya semasa itu tuan-tuan dan puan-puan nak buat aduan ataupun kami akan tengok dari segi diseminasi informasi kepada pengguna dan rakyat, akan dipaparkan dalam website dan juga pusat-pusat aduan pengguna kementerian dengan custom akan juga mengguna pakai pengkalan data ni untuk menjadikan satu panduan untuk membantu pengguna mengenal pasti sama ada sesuatu barangan yang dikatakan naik harga tu adakah di mana nasabah ataupun sudah melepasi paras yang keterlaluan tinggi sehingga pihak kementerian akan masuk untuk membuat penyiasatan ke atas syarikat pengeluar ataupun pembekal tersebut. Jadi keadaan ni kami yakinlah sebab kementerian telah diberi tanggungjawab ni dan telah diberi mandat untuk melaksanakan apa yang perlulah untuk mengawal peningkatan harga yang terlalu tinggi semasa GST supaya dia tidak menjadi satu keadaan yang tidak terkawal. Ini adalah peranan kementerian yang paling penting. Saya rasa ini merupakan satu juga touch point kepada kementerian ataupun tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengguna yang amat sensitif kepada kenaikan harga suatu barang. Saya juga pengguna, tuan-tuan dan puan-puan juga pengguna. Sebarang kenaikan harga, kerajaan ataupun kementerian khasnya sebagai satu agensi yang melindungi hak pengguna memang amat mengambil serius. Tetapi kadang-kadang memang ada keadaannya di mana kami rasa ada kesukaran untuk kita kawal sebab kita mengamalkan ekonomi bebas. Jadi kenaikan atau penurunan harga itu merupakan satu keadaan yang normal, tetapi cuma jangan ada berlaku kenaikan harga yang tidak menasabah yang terlalu tinggi sehingga timbul unsur penjatuhan tu. Jadi buat masa ni kita untuk menangani keadaan menjatuh kita gunakan satu kaedah di mana kita mengeluarkan notis di bawah satu seksyen di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Penjatuhan ni, kita keluar notis kepada peniaga untuk memberi maklum balas dan penjelasan
berhubung dengan sebarang kenaikan harga yang didapati terlalu tinggi ya. Dalam akta saya terangkan tadi, kita ada peruntukan mencatut yang merupakan kesalahan. Apa yang dimaksudkan mencatut ya? Dalam Seksyen 14 akta tersebut, kita ada satu keadaan di mana kalau seseorang peniaga tu menaikkan harga tanpa sebarang kenaikan kos ya? Kalau peniaga tidak dapat memberi penerangan dan justifikasi kenapa barangan naik, kita kira dia dah mengambil keuntungan yang berlebihan ya? Jadi ini merupakan satu tindakan yang kami sedang ambil ke atas peniaga-peniaga, dan buat ni adalah juga keadaan di mana telah mendatangkan kesan yang positif ya. Kita telah membuat beberapa siasatan ke atas beberapa pihak dan didapati mereka telah mengambil tindakan untuk menurunkan harga sebenarnya. Memang ada ya. Ini saya akan pergi secara laju sebab mengambil pengeluaran notis ni sebenarnya ada kuasa lah ya di bawah akta tersebut. Kami tidak menjalankan sewenang tanpa apa unsur kuasa, dan di mana dalam Seksyen 21 ni lah kita menuduhkan peniaga keluarkan memberi maklumat, memberi dokumen ya untuk buktikan apa-apa yang kami arahkan kepada peniaga tu. Jadi secara keseluruhannya apabila notis dikeluarkan, peniaga perlu ya jawab notis berkenaan beserta dengan dokumen, dan sekiranya mereka gagal menjawab notis tersebut, kami akan ambil tindakan ya. Dalam notis tersebut, kami juga menetapkan setengah-setengah maklumat yang perlu dikemukakan, dan sekiranya peniaga berkenaan tidak juga mampu memberi, kami akan juga boleh ambil tindakan ke atas pihak berkenaan ya. Dan akhirnya kalau ada dokumen yang diminta dan tidak juga dikemukakan, merupakan kesalahan. Jadi ini adalah di antara skop tindakan yang boleh diambil oleh kementerian, oleh pihak penguasa kementerian untuk mengatasi keadaan di mana peniaga itu mungkin akan mengambil tindakan. Jadi ini juga akan merupakan sebahagian daripada tindakan yang akan kami wujudkan dalam penguasaan semasa kenaikan harga berlaku kalau GST dilaksanakan ya. Ini part and parcel of keperluan akta, peruntukan akta yang ada, dan kami akan juga menggunakan peruntukan tersebut untuk mendapat maklumat ya. Saya akan skip ni, ini merupakan kesalahan sekiranya yang saya sebutkan tadi lah, di mana peniaga-peniaga tak memberi maklumat dan dokumen dan juga enggan memberi jawapan kepada notis ya. Okey. Kalau sekiranya kesalahan tadi berlaku, ini adalah denda yang dikenakan. Tapi ini bukanlah denda ke atas kesalahan mencatut ya. Ini cuma yang ada di sini adalah denda sebab kegagalan mengumpulkan maklumat ya. Jadi ini adalah untuk individu dan pertubuhan berbadanan, iaitu Sdn Bhd, di mana kalau kita kiranya tinggilah juga ya. Kalau pertubuhan boleh jadi 100,000 untuk kesalahan pertama, kesalahan kedua 250,000 ya. Untuk individu 50,000 dan juga 100,000 untuk kesalahan kedua, dan ada juga denda penalti penjara ya untuk individu. Okey, dari segi pengeluaran notis, pada tahun ni kami telah pun mengeluarkan notis kepada 223 peniaga. Tetapi setakat ni pemakluman yang didapati adalah sebab dia merupakan satu keadaan di mana berlaku kenaikan harga seperti ikan, kadang-kadang kenaikan harga ayam, so kami telah jalankan siasatan, dan setakat ni kita dapati bahawa maklum balas tu adalah munasabah dan kita dapati tidak berpanjangan, jadi tak ada tindakan khusus ya diambil ke atas 223 notis. Tetapi kesannya kepada peniaga, mereka agak risau juga kalau kementerian keluarkan notis, so mereka akan lebih berwaspada ya dari segi tindakan kementerian ni. Inilah tadi saya kata di antara perkara-perkara yang kementerian ataupun bahagian penguasa minta dari peniaga ya. Minta harga dia, apa harga sebelum ya, harga semasa, kenapa naik harga, dan mereka perlu memberi justifikasi. Tetapi perkara ni kami akan justify masa kami buat siasatan. Pihak kementerian akan menyusulilah perkara ni dengan pihak-pihak yang berkenaan untuk membuat pengesahan dokumen dan maklumat yang dikemukakan ya. Antaranya kalau ada maklumat yang dikemukakan berhubung dengan dokumen, kita akan siasat ya
kita akan pergi ke pihak-pihak lain seperti kas demikian. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini adalah dalam hal-hal ni kerajaan juga amat prihatin, ya, especially kementerian yang dipenanggungjawabkan. Kami memang selalu menerima aduan dari pengguna, dan aduan-aduan itu memang pihak kementerian khususnya sebagai penguasa perlu membuat siasatan atas peniaga. Memang kita dapati ada jugalah aduan-aduan hubung dengan kenaikan harga barang makanan sedia masak dan sebagainya, ya. Jadi kita memandangkan, ya, telah ada beberapa perkara yang berlaku dalam negara dari segi harga. Jadi ops ni akan dilaksanakan sehingga akhir tahun ni, ya. Bersama-sama juga dengan tindakan kita akan buat skim bahan harga juga, ya. Jadi dari segi operasi ni, ya, kita, ya, Menteri Perdagangan KPTNKK iaitu yang Bahagian Datuk Hassan Malik telah juga telah pun lancarkan pada 6 Julai, ya, secara serentak seluruh negara. Pegawai-pegawai penguasa sekarang memang giat menjalankan pemeriksaan di tempat-tempat yang memang merupakan hotspot. Dan kami hotspot ni adalah di mana banyak aktiviti perniagaan, urus niaga berlaku, yang mana tuan-tuan dan puan-puan selalu mengunjungi tempat-tempat demikian untuk membuat pembelian, ya, iaitu pasar tani, bazar-bazar semasa musim perayaan memang banyak akan wujud, ya, ataupun semasa cuti-cuti sekolah, ya. Di pasar raya, restoran, medan selera, food court, memang itu merupakan tempat-tempat kunjungan orang ramai. Jadi di situ kita akan ambil buat pemeriksaan yang lebih kurang, ya, sebab ada beberapa perkara yang perlu, ya, dipatuhi oleh peniaga-peniaga, sama ada mereka ni peniaga supermarket yang besar, ataupun peniaga kecil, ataupun penjaja, ataupun peniaga-peniaga di pasar. Semua akan diwajibkan mematuhi sebahagian daripada perundangan-perundangan yang dikuatkuasakan oleh kementerian, ya. Kementerian dari segi pelaksanaan tindakan ke atas peniaga berhubung dengan harga. Sebab di negara ada satu perintah ataupun peraturan di mana peniaga-peniaga runcit, ya, perlu meletakkan tanda harga kepada semua barangan saja setakat ni, ya, yang perlu yang dipamerkan ataupun ditawarkan untuk jualan. Jadi dalam hal ni tak kira siapa lah, ya, sama dia di pasar ke, ataupun di hypermarket ke, Giant ke, Tesco ke, ya, sama ada di kedai runcit ke, ataupun sama ada di restoran yang besar, di hotel, ataupun di gerai-gerai makan, ya. Semua perlu meletakkan tanda harga sebab mereka menawarkan barangan untuk jualan kepada pengguna. Jadi ini merupakan satu kewajipan. Cuma dalam perintah ni memang tak diwajibkan untuk perkhidmatan. Tapi itu pun kita dapati memang peniaga-peniaga, walaupun ada yang kedai gunting rambut, mereka ni offer ataupun menawarkan perkhidmatan, mereka masih ada juga meletakkan harga. Jadi untuk hal ni kita memang mengambil tindakan tegas sekiranya peniaga ni tak meletakkan tanda harga pada barangan jualan mereka. Dan kita memang menggalakkan pihak pengguna supaya membuat aduan sekiranya ada tanda harga yang bukan tak meletakkan tanda harga saja, sekiranya tanda harga tu mengelirukan, tak jelas, ya, kami masih boleh mengambil tindakan ke atas peniaga berkenaan. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.